Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana layaknya kita memulakan kalam, kerana tidak ada kekuatan daya upaya kita dalam melakukan ketaatan kepada Allah dan meninggalkan maksiat kepada Allah, melainkan dengan bantuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita kata la haula wala quwwata illa billah, dan sebagaimana Al-Quran menyebut alhamdulillahillazi hadana lihadza wama kunna linahtadiya laula an hadanallah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan hidayah dan petunjuk kepada kita, dan tidaklah kita akan mendapat petunjuk sekiranya tidak diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita kata di saat kita menghitung pelbagai ujian, dugaan dari Allah Azza wa Jalla, tetapi di sana secara tidak kita sedar sebenarnya banyak lagi nikmat-nikmat Allah Azza wa Jalla yang kita tak hitung. Lalu kewajipan kita ini adalah untuk kita memperbanyakkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita ni orang yang kurang, wa qalilun min ibadiyasy syakur. Memang ramai, sangat sedikit orang yang benar-benar bersyukur. Kita pun kadang-kadang tak sampai tahap kesyukuran yang dikehendaki oleh Allah Azza wa Jalla, atau tahap yang kita baca sebagaimana layaknya orang bersyukur. Tapi mudah-mudahan sifat kita senantiasa menyebutnya. Mudah-mudahan hati kita semakin cenderung kepada kesyukuran yang sebenar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana kita ni nak capai tahap yang sempurna mustahil. Seorang hamba ni kalau dia rasa dia dah sempurna, itu maknanya dia telah menemui satu titik kekurangan yang sangat besar. Kalau dia rasa dia dah sempurna, maka orang ni adalah orang yang sangat-sangat kurang. Bahkan orang ni boleh kita kata sebagai orang yang ujub. Penyakit hati di dalam dirinya yang merasakan dia tu dah baik. Dia rasa tengok orang lain teruk lagi, aku okey dah setara ni. Sebenarnya kalau dia rasa dia sempurna, maka itu adalah sifat yang kurang. Tapi kalau dia rasa dia kurang, tak sempurna, maka itulah sifat insan. Sebab tu kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla, dan kita senantiasa mengingatkan diri kita, mengingatkan, menasihatinya, bermujahadah. Mudah-mudahan dalam kekurangan kita ini Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmatnya kepada kita. Yang kita nak ialah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu amalan ni kalau sikit pun menepati redha Allah, sangat-sangat kita syukur. Daripada amalan yang banyak tapi tidak menepati redha Allah Subhanahu wa taala, boleh jadi dengan niat yang tidak ikhlas ataupun dengan tata cara yang tidak diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala kulli hal, muslimin dan muslimat, di saat kita bersyukur kepada Allah dengan hidayah yang Allah bagi kepada kita, maka kita juga berlindung dengan Allah Azza wa Jalla daripada perkara-perkara maksiat yang mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Dan pada malam ini kita sambung lagi keburukan daripada maksiat pada muka surat 124. Muka surat 124. Bagaimana Imam Ahmad menuturkan, kami diberitahu Yaqub, kami diberitahu ayahku dari Salih, dari Ibnu Syihab, aku diberitahu Ubaidullah ibnu Abdullah ibnu Utbah, dari Abdullah ibn Mas'udin
radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, amma ba'du, wahai orang-orang Quraisy, amma ba'du, wahai orang-orang Quraisy, ya ma'syar Quraisy, fa innakum ahlu hadzal amri ma lam ta'sallaha, fa idza 'asaitumuhu ba'atha ilaikum man yalhaakum kama yulha hadzal qadib. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai orang-orang Quraisy, sesungguhnya kalian adalah pemilik urusan ini selama kalian tidak mendurhakai Allah. Jika kalian bermaksiat kepada Allah, pasti Dia akan mengutus kepada kalian orang yang mengulit kalian, orang yang mengupas kalian seperti layaknya pedang tajam ini. Di tangan beliau ada sebilah pedang tajam. Beliau lalu mengeluarkan pedangnya yang berwarna putih dan berkilau. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, ini salah satu daripada peringatan selama kita ni Allah Subhanahu wa taala letak pada kedudukan yang mulia, jangan kita hinakan diri dengan maksiat kepada Allah. Kerana ini pesanan Nabi kepada Bani kaum Quraisy, ya ma'syara Quraisy, innakum ahlu hadzal amr, kamu ni adalah pemilik urusan ini, maknanya kepimpinan itu. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, khalifah itu dari Quraisy. Quraisy itu kepimpinannya adalah milik mereka. Tetapi apabila mereka mengingkari Allah Azza wa Jalla, kata Nabi, Allah Azza wa Jalla akan utuskan orang yang akan mengulit kamu, iaitu orang yang akan mensiat-siat kulit kamu, seperti layaknya pedang yang tajam ini mengulit dan menyiat-niat kulit orang lain. Berarti Allah Azza wa Jalla akan datangkan orang yang akan membinasakan kamu. Walaupun kedudukan kamu ni yang mulia, tapi di saat kamu bermaksiat kepada Allah, Allah Azza wa Jalla akan utuskan orang yang akan menghinakan kamu. Itu adalah kesan daripada maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Imam Ahmad menyebutkan riwayat dari Wahab. Dia berkata, Allah berkata dalam sebahagian firman-Nya kepada Bani Israel, sesungguhnya jika ditaati aku akan redha, serta apabila telah redha aku akan memberkati dan keberkatanku tidak terbatas. Namun jika didurhakai aku akan murka, dan serta apabila telah murka aku akan melaknat dan laknatku mencapai 7 keturunan. Beliau juga menyebutkan dari Waqi', dia berkata, kami diberitahu Zakaria dari Amir, dia mengatakan Aisyah radhiyallahu anha mengutus surat kepada Muawiyah yang bunyinya, amma ba'd, sesungguhnya apabila seorang hamba melakukan maksiat kepada Allah, maka orang yang dahulu memujinya akan berbalik mencelanya. Orang yang dahulu memujinya kemudian akan balik jadi mencelanya. Amma ba'd, fa innal 'abda idza 'amila bi ma'siyatillahi 'ada hamiduhu minan nasi dhamman. 'Ada hamiduhu minan nasi dhamman. Apabila manusia buat maksiat, dulunya orang puji dia, maka orang yang sama akan mencelanya. Dulu orang puji belaka dia, tapi dia bila buat maksiat kepada Allah, Allah akan jadikan orang yang sama dulunya puji akan cela dia. Siapa yang boleh mengubah hati manusia? Allah. Jadi kita ni tak payah bermuka-muka dengan manusia. Kalau ada yang bermuka-muka 2-3 orang puji dia, biarlah. Kerana sesungguhnya yang menilai dia bukan pujian manusia. Yang menilai pelaku maksiat, depan kita mungkin dia mulutnya manis, cakapnya elok,
Mungkin dia dengan manusia hubungannya baik, tapi apabila dia bermaksiat kepada Allah, satu saat, satu hari Allah Azza wa Jalla akan menjadikan orang yang dulu puji akhirnya akan mencelanya. Dan kadang tak tunggu, tak pasal, tak payah tunggu cela pun. Orang yang ahli maksiat, kawan-kawan pun lama-lama tak seronok dengan dia. Allah Azza wa Jalla akan hilangkan mereka daripadanya. Abu Nu'aim menyebut satu hadis dari Salim bin Abil Ja'd dari Abu Darda radhiyallahu anhu. Dia berkata, hendaklah seorang itu berhati-hati dari laknat yang ada dalam hati kaum mukminin sedangkan ia tidak menyedari. Hendaklah seorang itu berhati-hati dari laknat dalam hati kaum muslimin sedangkan kaum mukminin sedangkan dia tidak sedar. Beliau bertanya, tahukah kamu apa penyebabnya? Aku menjawab, tidak. Kata dia, ma tadri mimma hadha? Qultu la. Qala innal abda yakhlu bima'asillahi fayulqillahu bughdahu fi qulubil mu'minin min haythu la yash'ur. Kata dia, Abu Darda kata, orang yang bermaksiat kepada Allah, dia bermaksiat secara sembunyi-sembunyi, tapi dia tak sedar. Walaupun orang tak tengok maksiat dia, tapi Allah tengok. Apa jadi? Kata Abu Darda, fayulqillahu bughdahu, Allah akan campakkan kemurkaannya dalam hati orang-orang mukminin. Lalu yang berkesan, berbekas ialah hati orang mukminin. Lama-lama tanpa dia sedar, dia melaknatinya dan dia menjauhi orang-orang maksiat. Sebab tu kita kena tengok, kalau di keliling-keliling kita ni orang baik, tu tanda ni orang ni senantiasa buat baik. Tapi kalau keliling-keliling dia yang puji dia, tengok dia mak rempik lah apa semua. Mak rempik tu okey lagi lah ni. Pelaku-pelaku dosa yang duk puji dia, duk angkat dia tinggi, yang sayang kepada dia, semuanya orang-orang yang kalau kita kata rendah martabatnya, para pelaku maksiat. Orang ni yang puji, orang ni yang puja, orang ni yang sanjung, maka kita ingat ini adalah sebahagian daripada tanda Allah Azza wa Jalla, kerana Allah menjauhkan orang-orang baik daripada dia. Jadi yang tinggal orang-orang yang hatinya tidaklah hati yang suci, hati yang bersih, sehingga dia leka dengan, dia anggap dia masih elok, orang masih sayang, orang masih sanjung, orang masih puja. Padahal yang puja dia ialah orang yang sangat rendah nilai dia. Sebab orang-orang baik, orang-orang beriman, Allah Ta'ala kata, Abu Darda kata, Allah campak kemurkaannya kepada siapa? Kepada orang mukminin. Orang mukmin yang menjauh ahli maksiat. Sebab ahli maksiat dalam hati dia tak, kalau sama-sama hati gelap, dia tak berasa. Jadi kalau kita tengok orang tu duduk dalam kelompok ahli maksiat, maka dia kena banyak-banyak muhasabah. Takut-takut mana orang lain ahli taat tak duduk dengan dia. Lalu Allah Azza wa Jalla, itu adalah kesan daripada Allah campakkan rasa benci kepada ahli maksiat ini dalam hati orang-orang mukmin. Kan kita tahu hadis di mana bila Allah Azza wa Jalla mencintai, menyukai seseorang, lalu Allah Ta'ala kata kepada Jibril, aku sayang kepada fulan, maka sayangilah dia. Jibril pula kata kepada penduduk langit, aku sayang kepada dia, Allah sayang kepada dia, maka sayangilah hamba ini. Sehinggalah diturunkan ke dunia ini sifat sayang seorang itu kepada orang yang dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, yang kita takut ialah laknat yang tidak sedar.
Orang tak kata kat kita, nampak orang puji, tapi sebenarnya orang-orang mukmin menjauhkan diri daripada kita. Abdullah bin Ahmad menyebutkan dalam Az-Zuhud, karya ayahnya itu Imam Ahmad bin Hanbal, dari Muhammad bin Sirin, bahawasanya ketika dililit hutang, beliau merasa gundah lalu berkata, aku benar-benar yakin bahawa kegundahan ini disebabkan suatu dosa yang kulakukan 40 tahun yang silam. Kata Muhammad bin Sirin, aku rasa gelisah hari ini disebabkan dosa yang dia lakukan 40 tahun silam. Dia orang-orang begini tuan-tuan, satu faedah kita boleh kata, kesan dosa ni berpanjangan. Boleh jadi dalam setahun, boleh jadi 2 tahun, boleh jadi sampai 40 tahun dia rasa kesan tersebut. Satu faedah lain, mereka ni para alim ulama, para salafus salih, kenapa mereka boleh ingat aku buat ni kesan dosa 40 tahun? Sebab dosa mereka sikit, lepas tu dia ingat. Kita ni kalau nak bilang, aku ni hari ni rasa gelisah ni sebab apa? Tak tahu yang mana satu, pasal banyak sangat. Tengok ni, ke sebab ni, ke sebab ni, ke sebab ni, demai pasal apa? Siapa tak tahu punca daripada mana. Kadang-kadang kita rasa gelisah, Allahu Akbar, kenapalah aku ni ada salah apa dengan Allah Azza wa Jalla. Duk muhasabah tapi tak tahu nak start daripada mana. Sebab apa? Sebab banyak. Boleh jadi sebab riba, boleh jadi sebab ngumpat, boleh jadi sebab solat, boleh jadi sebab hubungan dengan jiran, boleh jadi kalau suami dengan isteri, kalau isteri dengan suami, boleh jadi itu banyak. Sehingga kalau kita nak muhasabah kesan ini daripada dosa mana, kadang-kadang kita pun hairan, tak tahu nak buat putusan. Sebab apa? Sebab kita ni akhir zaman ni maksiat banyak. Orang dulu dia boleh kata, aku buat hari ni rasa gelisah ni sebab dosa 40 tahun dulu. Bukanlah dalam masa 40 tahun tu tak ada dosa, tapi mereka hanya buat benda-benda yang sangat-sangat, bila mereka buat dia rasa tak selesa dan sebagainya. Dia ingat kesalahan mereka. Baik. Di sini terdapat poin penting dalam perkara dosa yang salah difahami orang, iaitu kadang-kadang seorang tidak melihat kesan dosa tersebut secara langsung, namun datangnya di kemudian hari walaupun hal itu telah dilupakannya. Kesan dia ni seperti racun yang kita sebut lepas ni. Kesan dia berpanjangan, walaupun kita makan hari ni, tak jadi hari ni tetap dia ada. Maksiat ni walaupun musibah tak berlaku sekarang, dia boleh jadi berlaku puluh tahun. Sebab tu kadang-kadang Allahu Akbar, kita pun takut bab dosa ni. Muhasabah di dosa kita ni kadang apa? Zaman-zaman dulu banyak, tiba-tiba hari ni kenapalah nak ngaji, kenapalah nak pengaji tak faham-faham, nak baca Quran pun tak boleh. Tiba-tiba rasa macam ada benda yang mengikat kita, belenggu. Sebagaimana kata Imam Ahmad, bila orang tanya dia, kenapa aku ni Imam Ahmad bangun sembahyang malam tu habis benda dah, jam tu kunci. Kalau zaman kita kat, dia dah kata aku hampa dah tempat nak solat tu dah hampa dah, tapi tiba-tiba tak bangun juga, tak boleh nak sembahyang malam. Dia kata kamu dibelenggu oleh dosa-dosa kamu. Kita bila kita ada rasa nak buat, itu yang saya sebut contoh, tekan minyak tu habis dah, tapi kereta tu pergi atas nak tukar. Tekan tu rapat minyak tekan rapat, tapi pergi atas nak tukar, duk selu gitu. Saya pun rasa kadang-kadang Allahu Akbar, kita muhasabah apalah sebab dosa kita ni. Kita rasa kita nak buat ketaatan tapi ada halangan. Itulah kesan daripada maksiat. Bila orang ajar kepada kita satu ilmu, kita nak buat, tiba-tiba tak mampu, itulah dia kesan daripada maksiat.
Boleh jadi bukan hari ni, boleh jadi bukan semalam, dosa yang puluhan tahun yang dulu. Kerana ulama sebut kadang-kadang kesan itu bukan berlaku selepas dilakukan maksiat secara langsung, tapi boleh jadi puluhan tahun selepas daripada itu. Macam doa juga tuan-tuan. Kita belajar bab doa. Doa ni sama ada makbul terus. Hari ni doa, esok boleh. Macam kisah orang soleh, dia fakir, miskin, cari kerja tak dapat, duit pun tak ada, sampai tak boleh makan. Isteri dia kata, abang pergilah cari kerja, daripada duduk di rumah ni tak ada duit, tak boleh makan lah kita. Pergi cari kerja, cari, tak dapat kerja, pergi mengadu kepada Allah. Ya Allah, aku habis cari kerja tak dapat lah, kurniakanlah kepada aku rezeki, tak boleh nak tak makan, tak boleh, lebih kurang lah. Lepas sudah berdoa tu nak keluar, dia doa depan Kaabah, sebut kisah tu, doa depan Kaabah. Lepas bila nak keluar tu, tengok-tengok ada satu uncang berisi emas, wang emas. Tengok-tengok ada 1000 keping wang emas. Dia kata doa aku mustajab, Allah kabul selalu. Seronok dia, buat balik ke rumah. Bila balik ke rumah, bagi kat isteri. Dia kata, abang tadi doa begini. Tengok, nasib baik isteri tu salihah. Isteri salihah. Dia kata, abang, ini bukan cara Allah bagi rezeki lagu ni. Kalau sepak tengah jalan ni, hak orang ni, dia hantar balik. Saya rela tak makan daripada makan harta hak jenis macam ni. Kalau tak ada tuan ke apa, dia hantar balik. Kalau balik zaman kita, abang syukur, alhamdulillah, ni boleh tukar dah perabot lansia habis semua boleh tukar. Ni dak ni isteri solehah. Sampai dia kata balik semula. Suami ni pun ambil gigi. Bukan taat kepada bini, tapi nasihat tu betul kena ikutlah. Dia pun ambil letak balik tempat tu. Di saat dia balik letak tu, sebelum dia sampai letak tu, ada orang panggil. Siapa dia ada jumpa uncang emas jatuh sini. Dia pun pergi hantar. Ni uncang dia aku jumpa. Orang tu pun kira balik, cukup lagi 1000. Memang ada 1000. Lalu dia pun ambil pula kat kamu, ni ada pula 9 uncang lain, ambil mu. Kejut dia. Kenapa pula bagi kat aku semua ni? Dia jadi daripada 1,000 jadi 10,000. Dia kata sebenarnya aku ni pemegang amanah. Ada orang nak bagi infak 10,000, tapi dia kata bagi kepada orang yang amanah. Dia kata aku nak cari mana? Mu ambil dulu satu uncang, letak tengah jalan tu, siapa jumpa mu tanya dia. Kalau dia hantar balik, kalau dia lepas daripada orang ambil, mu tanya siapa dia ada jumpa. Kalau orang tu ambil hantar balik, kamu kira cukup lagi, itulah dia orang yang amanah. Lalu kamu bagi kepada dia 10,000. Lepas tu dapat 10,000. Mana balik ni memang jelas dah lah. Alhamdulillah. Maknanya apa? Ada orang yang bila dia berdoa, Allah makbulkan tu. Kadang-kadang kita sakit. Bila kita sakit, kita doa, Allah bagi tu juga sembuh. Ada. Tapi kadang-kadang bila kita doa tak sembuh-sembuh. Pada hal yang kedua, Allah tangguhkan dia kepada waktu yang sesuai dengan kehendak Allah. Yang ketiga, boleh jadi dengan doa tersebut Allah Azza wa Jalla akan pesongkan, akan halang satu mudarat yang seumpama dengan kebaikan yang diminta itu, Allah hilangkan daripada dia. Maksud apa ni? Maksud apa? Doa ni, kalau kita bab doa, baru ni kita duk belajar ngaji bab doa di kat surau ni, cerita bab akidah tentang doa. Doa ni Allah Azza wa Jalla tak semesti bagi hak kita nak, betul tak? Sama ada Allah bagi sekarang yang kita minta, sama ada Allah bagi sesuatu yang lain daripada kita minta, atau Allah tangguhkan waktu kita minta kepada waktu yang lain,
Atau Allah Azza wa Jalla tukar, daripada bagi benda baik Allah halang benda buruk. Maksudnya apa? Maksudnya Allah lebih tahu Dia nak bagi apa kat kita. Yang penting kita ni berdoa kepada Allah. Yang penting kita ni berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Soal apa yang kita minta itu nombor dua. Boleh jadi dia sesuai dengan kehendak Allah, boleh jadi tidak. Kalau sesuai dengan kehendak Allah, Allah bagi sebagaimana kita minta. Kalau tidak, Allah bagi sesuatu yang lain atau Allah tangguhkan. Kalaupun tidak, Allah Ta'ala tak bagi kebaikan, tapi Allah halang keburukan yang senilai dengan kebaikan yang kita minta. Allah lebih tahu. Yang penting nak kita angkat tangan berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Itu sifat dalam doa. Sama juga kalau kita balikkan dia dalam konsep maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Seorang yang bermaksiat kepada Allah, Allah lebih tahu di sudut mana Allah nak hukum dia. Boleh jadi kesan maksiat itu secara langsung, bila dia buat begini, dia sendiri jatuh sakit, dia sendiri begitu, dia sendiri begini. Atau boleh jadi melibatkan orang-orang ada yang lain di sekeliling dia. Atau melibatkan benda-benda yang kebaikan nak datang kepada dia terhalang disebabkan maksiat tersebut. Dan ini sebahagian daripada kesan maksiat, dan dia bukan berlaku dalam sehari dua hari, dan dia boleh berpanjangan sampai 40 tahun dan puluhan tahun. Pelaku dosa tadi lantas mengira bahawa dia tidak terkena kesan dari dosa yang dilakukan sebelumnya, padahal perkara ini berlangsung sebagaimana yang dikatakan seorang dalam syairnya, andaikan dinding yang runtuh tidak berdebu, nescaya tidak ada debu yang akan menempel padanya setelah itu. Idza lam yughabbar haitun fi wuqu'ihi falaysa lahu ba'da al-wuqu'i ghubar. Kalau dinding yang runtuh tu tidak berdebu, maka selepas jatuh tu tak mustahil dia pun akan debu. Mungkin waktu jatuh tu tak kena debu, tapi lama-lama kotor juga dia. Kesan maksiat tu tetap ada. Wa subhanallah, maha suci Allah. Berapa banyak makhluk yang binasa disebabkan bencana ini, berapa banyak nikmat yang dihilangkannya, berapa banyak azab yang didatangkannya daripada kesan maksiat tadi, dan berapa banyak orang yang tertipu dengannya, bahkan dari kalangan ulama, orang-orang terpandang, lebih-lebih lagi dari orang-orang yang bodoh. Orang yang tertipu tersebut tidak menyadari bahawa dosa akan merembet, memberi kesan atau membinasakan sebagaimana kesan racun, meskipun dirasakan setelah beberapa waktu kemudian. Sungguh yang demikian itu ibarat luka parah di atas kekeruhan dan hutan belukar. Ramai orang yang tertipu di saat dia buat dosa, dia rasa Allah masih bagi kekayaan kepada dia. Dia ahli maksiat, tak salat, tapi makan cukup, gaji besar, tubuh sihat, keluarga bahagia, rumah besar. Kesan maksiat tidak ada padanya. Lalu dia tertipu. Sebab apa? Dia menyangka hari ini tak ada kesan, maka Allah Azza wa Jalla ampunkan dia, dan dia masih leka dengan maksiatnya. Padahal kadang-kadang Allah Azza wa Jalla tangguhkan kesan ini sebagaimana kesan racun yang ada di badan. Ada racun yang bila kita makan on the spot berkesan, akhirnya meninggal. Ada yang racun dia ambil masa. Kalau kita zaman dulu panggil arsenik, makan sikit, akhirnya dia akan memudaratkan. Ada racun yang bersifat begitu. Nabi SAW, kesan racun yang dimakan oleh Nabi ditahan oleh Allah sampailah saat Nabi nak meninggal, baru racun itu memberi kesan. Sebab tu kita takut orang yang tertipu dengan keselesaan. Orang nak puji dia kata bagus, dia rezeki dapat, kerja dia bagus, tak pernah ada halangan, naik pangkat selalu, tubuh sihat, dia rasa dia bukan ahli dosa, padahal hidupnya jauh daripada ketaatan kepada Allah. Kena beringat tuan-tuan, jangan tertipu dengan kesenangan yang diberikan
kerana boleh jadi Allah memberi tangguh di atas maksiat yang kita lakukan. Imam Ahmad menyebutkan dari Abu Darda, dia berkata, sembahlah Allah seolah-olah kalian melihatnya dan anggaplah diri kalian telah mati. Ketahuilah sedikit harta yang mencukupi kalian adalah lebih baik dari banyak harta yang menjadikan kalian melampaui batas. Ingatlah kebaikan tidak akan usang dan dosa tidak akan dilupakan. Ini perkataan sahabat Nabi Abu Darda radhiyallahu anhu, bahawa sedikit harta yang mencukupi kalian lebih baik daripada banyak, tapi menjadikan manusia itu lalai. Menjadikan lalai. Kadang-kadang Allah Ta'ala tak bagi kita sesuatu sebab ni lah. Ada hikmah lah. Kerja-kerja tak kaya, buat-buat projek tak jadi, dan sebagainya. Boleh jadi Allah Ta'ala nak sifat kita ni duduk senantiasa minta dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Seorang ahli ibadah bila melihat seorang sabi, bocah ni maknanya budak kecil, lalu terpesona dengan keelokannya, dalam mimpinya didatangkan, dia didatang dalam mimpi dan dikatakan kepadanya, kamu akan merasakan hukumannya atas perbuatan tadi setelah 40 tahun. Demikianlah, meskipun demikian, dosa juga memiliki kesan negatif secara spontan dan tidak ditangguhkan. Sulaiman At-Taimi berkata, seorang pemuda berbuat dosa secara sembunyi-sembunyi, namun pada keesokan harinya dia merasakan kehinaannya. Ada juga yang sifat begitu. Yahya bin Mu'az Ar-Razi berkata, aku heran dengan orang yang berakal yang memohon dalam doanya, ya Allah, janganlah engkau menggembirakan musuh-musuh yang senang melihatku terpuruk, kemudian dia sendiri yang menggembirakan setiap musuh. Ada yang bertanya, bagaimana hal itu boleh terjadi? Oh, Yahya pun menjawab, orang itu bermaksiat kepada Allah dan menggembirakan semua musuh pada hari kiamat. Dhunnun, yakni Nabi Yunus alaihi salam berkata, siapa yang mengkhianati Allah secara sembunyi-sembunyi, nescaya aibnya akan dibongkar olehnya secara terang-terangan. Allahu Akbar. Tuan-tuan, macam kita dah sebut dah, maksiat ni kita buat salah dengan yang maha melihat, yang maha mengetahui, yang maha mendengar. Tak ada ruang kita nak sembunyikan maksiat dari Allah Azza wa Jalla. Dan semua kesan maksiat itu bukan datang daripada manusia. Kesan maksiat ni bukan datang daripada manusia. Kerana yang murka dengan maksiat bukan manusia, tapi Allah Azza wa Jalla. Sebab tu jangan kita rasa selamat. Jangan kita rasa selamat walaupun kita cuba manusia ni, nak beli hati manusia, nak bayar, nak upah dan sebagainya. Bila manusia buat maksiat, dia mengingkari Allah Azza wa Jalla. Dan kesan itu daripada Allah, bukan daripada manusia. Buatlah macam mana dengan manusia ni, dia tidak akan dapat lari daripada kemurkaan Allah Azza wa Jalla. Kalau dia rasa baik pun, Allah, mana ada manusia ni, kalau dia rasa senang dengan maksiat, dia tipu diri dia sendiri. Dia tipu diri dia sendiri. Balil insanu ala nafsihi basirah walau alqa ma'adzirah. Bahkan manusia ni dia tahu diri dia sebenar, walaupun dia bagi alasan-alasan. Orang yang rasa senang dengan maksiat, dia tipu diri dia sendiri. Sama ada dia tak rasa, ataupun sebenarnya dia rasa tak tenang, cuma dia yalah, wa zayyana lahumus syaitanu a'malahum, syaitan menampakkan dia sebagai baik. Dan itu kalau kita jaga hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, paling-paling keutamaan kita asal Allah redha. Mazhab kita, mazhab bukan mazhab lah, keutamaan kita ni dalam hidup, buatlah apa yang kamu nak buat asal Allah
redha. Yang nak cari redha Allah ni hak payah. Allahumma shayban nafi'an. Allahumma shayban nafi'an. Baik, nak cari hak ni hak payah. Walaupun asal Allah redha, tapi nak cari jalan yang diredai oleh Allah. Sekarang ni tuan-tuan, orang duduk hantar mesej macam-macam. Soal dia kata lah ni, orang duk kata bukan semua benda yang Nabi tak buat tak boleh buat. Kaedah dia lah ni, apa yang Nabi tinggal tidak membawa hukum haram. Apa yang Nabi tinggal tidak membawa hukum tak boleh. Kita lah ni bimbang manusia duk sibuk dengan benda yang Nabi tak buat, dan mereka pertahan, mereka defend, mereka angkat, mereka usaha. Ada orang forward message macam mana hujah-hujah mereka yang mengatakan Allah Ta'ala kata wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang Allah suruh, Allah Nabi suruh kamu buat, apa yang Nabi larang kamu tinggal. Lalu dia kata yang kena tinggal yang Nabi larang, yang Nabi tak larang tak payah tinggal. Pelik sungguh. Kenapa nak ambil hak yang Nabi larang saja kamu? Kita ni sama ada buat ataupun tidak, betul tak? Sama ada buat ataupun tidak. Bunyi hayat tu betul tak? Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang Nabi suruh kamu buat, apa yang Nabi larang kamu tinggal. Apa ada lagi ke selain buat dengan tinggal? Dia kata hak Nabi tak larang maka tak mesti kena tinggal. La ilaha illallah. Bila kamu tak tinggal, mana kamu nak buat, betul tak? Bila kamu tak tinggal, maka kamu nak buat benda hak Nabi tak buat. Kenapa ambil hak ujung? Wa ma atakumur rasulu fakhudh. Nabi kata idza amartukum fa'tu minhu mastata'tum. Apabila aku suruh buat sekadar mampu. Kita ni antara buat antara tak buat. Dua tu. Amalan ni buat dengan tinggal, buat dengan tinggal. Ada tengah-tengah, buat separuh tinggal separuh tak. Maknanya bila nak buat terkait wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu. Bila nak tinggal wa ma nahaitukum anhu fajtanibu. Lepas tu mana satu lagi hak Nabi tak larang, belum tentu tak. Kamu ni ambil ayat hak ni separuh, kau nak ambil dua-dua. Kalau ambil separuh betul lah hak Nabi larang tinggal, hak Nabi tak larang buat tak, boleh faham. Tapi bila nak buat ada lagi, ada dah ke hak depan buat hak Nabi suruh, buat hak Nabi ayat yang sama, tapi bila dihujahkan dengan cara yang kita nampak macam hujah tu betul, sebenarnya tidak. Bahkan al-aslu fil ibadah at-tawaqquf. Asal pada ibadah itu menahan diri daripada ibadah, bukan buat dulu kemudian baru tanya hukum. Dah. Al-aslu fil ibadah at-tawaqquf. Asal pada ibadat ni tawaqquf, tahan diri. Nak kata haram tidak, nak kata halal pun tidak, tapi asal benda tak ada jangan kata jadi ada, melainkan ada dalil yang mengharuskan atau dalil yang menyuruh kita. Itu asal dalam sudut ibadah. Kalau kita kata asal Nabi tak larang, tak sudah. Asal Nabi tak larang, habis itu Nabi suruh ke apa? Selagi tidak ada dalil yang mengharamkannya, maka boleh buat. Kenapa ambil hak Nabi larang? Hak Nabi suruh, memang nak tinggal mana? Nabi suruh tak zikir begitu? Tak. Memang Nabi tak larang, tapi ada perintah zikir-zikir yang lebih jelas untuk kita beramal dengannya. Buat hal ni jelas. Baik. Wallahu ta'ala alam. Kena berhenti setakat tu dululah. Besok hari saya pun tak ada khutbah Jumaat, tak ada. Kursus haji pun kita tangguh minggu ni sebab Ustaz Usni pun ada program. Saya pun kena ke Kelantan. Malam ni akan bertolak dengan beberapa
kumpulan. Dan insya-Allah tuan-tuan, kalau mungkin trip yang seterusnya akan datang ni, siapa-siapa jemaah kita yang ada keinginan nak ikut serta kita kedabung ataupun dakwah di luar kawasan ni, sebagaimana yang disebut oleh saudara Firdaus Wang semalam, bolehlah sama-sama kita pergi sama-sama. Siapa yang ada kenderaan, bawa kenderaan dia. Waktu kita pakat-pakat topak lah ke mana pun. Yang penting sama-sama kita nak kata memeriahkan tu salah satu, tapi kita memanjangkan kerja dakwah ni di luar daripada kawasan kita. Wallahu taala alam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.